Kemusnahan alam sekitar dan bumi yang dicengkam pencemaran kini seolah-olah terhenti apabila berbilion manusia di dunia terpaksa berada di rumah akibat pandemik COVID-19. Selain membawa norma baharu dalam kehidupan masyarakat, COVID-19 turut memberi nafas baru kepada alam sekitar. Tinjauan saya di beberapa sungai di sekitar Selangor dan Ibu Negara mendapati air sungai yang dahulunya keruh kini menjadi jernih. Lokasi tinjauan pertama kami di Sungai Gombak di Sentul. Lihat sahaja perbezaan visual air sungai ini sebelum dan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan. Kejernihannya membolehkan ikan dapat dilihat dengan jelas di dasar sungai. Dia sangat kotor. Warna dia kadang-kadang terlalu hitam dan kadang-kadang terlalu dia macam teh tarik kan. Tapi selepas sekarang PKP, air sungai dia cantik sikit lah. Situasi sama dapat dilihat di Sungai Petaling Jaya. Disebabkan aktiviti perindustrian terhenti, sungai menjadi jernih sejak minggu pertama PKP. Malah tiada lagi sampah di bawah arus. Banyak kawasan industri, kawasan industri dan juga banyak workshop macam workshop kereta, workshop motor membuangkan sisa toksik dia terus ke sungai. Okey, bila kita tengok hari ni COVID-19 atau COVID-19 kita panggil, bila COVID-19 banyak kilang-kilang ditutup, kita nampak hari ni perbezaan air dia. Fenomena itu turut diakui Pengarah Lembaga Urus Air Selangor Luas, Datuk Insinyur Hashim Osman. Sebelum ni kita ada sampai 1,000 tan untuk satu bulan. Tapi untuk ni kita hanya dapat 580 tan saja. Mana ada pengurangan sampah 43% di dalam sungai. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Muhammad Khalid bernombor matrik D2016104437. Okey, pada hari ini saya akan menerangkan tentang tajuk kelestarian sumber air di Malaysia. Sumber alam merupakan anugerah Tuhan yang tiada tolok bandingnya kepada manusia bagi menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera di bumi ini. Bumi merupakan sebuah planet yang kelihatan dari angkasa berwarna kebiruan. Warna kebiruan ini merupakan unsur-unsur alam semula jadi yang dikenali sebagai air. Kebiasaannya, sumber air berpunca dari sumber permukaan seperti sungai dan tasik atau dari sumber bawah tanah. Kehidupan manusia amat bergantung kepada air terbukti dengan tamadun awal manusia yang bermula di tepi sungai demi mendapatkan sumber air untuk pelbagai kegunaan. Air juga merupakan keperluan asas semua hidupan dan penting untuk mengekalkan bekalan makanan serta persekitaran yang berkualiti untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, haiwan dan lain-lain. Tanpa sumber air, kehidupan manusia serta benda hidup yang lain akan menjadi sukar dan akan mati. Maka semua benda hidup perlu mendapat air yang mencukupi untuk meneruskan kehidupan, terutamanya kepada manusia bagi meneruskan kelangsungan kehidupan seharian mereka. Malaysia merupakan sebuah negara yang terletak berdekatan di kawasan khatulistiwa yang menerima hujan sepanjang tahun dan menerima purata 3,000 mm hujan setahun. Malaysia juga kaya dengan sumber air seperti air hujan, sungai, tasik dan air bawah tanah. Bukan itu sahaja, Malaysia juga mempunyai 189 lembangan sungai yang menyumbang kepada sumber air anggaran tahunan 9,000 bilion meter padu. Namun begitu, terdapat beberapa isu yang sering berlaku berkaitan sumber air. Terdapat beberapa punca krisis air di Malaysia. Yang pertama, penebangan hutan di kawasan tadahan air. Hutan merupakan ekosistem yang penting untuk sumber bekalan air bersih. Penerokaan hutan secara meluas dalam kegiatan pembalakan dan pertanian menjadi punca hakisan tanah. Pemendapan dan hakisan cerun akan menjejaskan bekalan serta kualiti sumber air. Baik, Gunung Dulang dan Gunung Ais di Hulu Tembeling Pahang merupakan kawasan tadahan air semula jadi yang penting di Semenanjung Malaysia. Ia turut menyimpan khazanah spesies kayu balak berkualiti seperti merbau
seraya dan meranti yang bernilai jutaan ringgit sekaligus menjadi tumpuan aktiviti pembalakan siri kedua. Laporan khas Tan Sulin dan juru kamera meninjau aktiviti pembalakan di Hulu Tembeling. Kami mendapat maklumat daripada Pertubuhan Pelindung Khazanah Alam Pekan Pahang bahawa berlakunya penerokaan ataupun pembalakan haram di Hutan Rizab Gunung Ais di Hulu Tembeling Pahang. Dan difahamkan lokasi ini meliputi kawasan seluas 800 ekar. Dan hari ini kami akan meninjau sejauh mana kesan penerokaan di kawasan tersebut. Jom ikut kami. Perjalanan untuk mengesan aktiviti pembalakan itu bukan mudah. Pelbagai liku dan kesusahan terpaksa kami tempuhi dalam keadaan cuaca yang begitu terik. Dari Sungai Kembir, kami meredah belantara Hulu Tembeling ke Hutan Rizab Gunung Ais. Sepanjang perjalanan, kami juga melihat banyak kesan peninggalan akibat pembalakan. Selepas 2 jam perjalanan, kami menjumpai longgokan balak yang mencurigakan. Ini kerana tiada tag rasmi Jabatan Perhutanan tertera pada setiap balak. Di samping itu, ia juga tidak memaparkan sebarang papan tanda lesen pembalakan. Menurut Akta Perhutanan Negara 1984, setiap hasil balak yang ditebang di hutan simpan kekal perlu mempunyai tanda rasmi daripada Jabatan Perhutanan Negeri. Tidak mahu kehadiran disedari, kami segera meninggalkan kawasan berkenaan. Lokasi seterusnya, kami ke Matau Balak Kayu Rampas di bawah pengurusan Amanah Saham Pahang ASPA di Kampung Pagi. Apa yang anda lihat di sini adalah kayu-kayu balak yang ditebang secara haram. Ini adalah hasil rampasan pihak berkuasa yang sekaligus membuktikan bahawa berlakunya aktiviti pembalakan secara haram di Hulu Tembeling Pahang. Dan seringkali kawasan tanahan air dan kawasan berbukit menjadi tumpuan bagi aktiviti pembalakan. Berikutan terdapatnya spesies kayu yang berkualiti tinggi seperti merbau, seraya, meranti dan juga cengau. Ini hanya sebahagian kecil yang berjaya disita Jabatan Perhutanan Pahang. Pengerusi Pekan Pahang, Kadir Ahmad mendakwa banyak lagi kawasan mungkin diceroboh tanpa pengetahuan pihak berkuasa. Yang kedua berpunca dari fenomena cuaca. Fenomena cuaca seperti kemarau dan El Nino merupakan salah satu punca berlakunya krisis air di Malaysia. Pada tahun 2016, berlakunya fenomena El Nino yang menyebabkan kemarau di seluruh semenanjung Malaysia. Sepanjang kira-kira 3.2 km, itu antara kesan fenomena cuaca panas melampau di Sungai Pahang berhampiran kampung Sungai Pesagi Chenor yang mula kelihatan sejak beberapa bulan lalu. Dengan suhu mencecah 35 hingga 38 darjah Celsius semalam, tinjauan RTM dapati kawasan berhampiran masjid kampung itu paling terjejas. Pengerusi Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK Pesagi, Abdul Rahim Yaakob berkata, situasi itu mula berlaku sejak awal tahun lalu. Yang ketiga, pembuangan sampah sarap ke dalam sungai. Kebanyakan sungai di Malaysia tercemar dengan sampah dan sisa industri. Berdasarkan pemantauan Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2016, sebanyak 229 daripada 4,473 sungai di seluruh negara didapati tercemar. Sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab membuang sampah sarap ke dalam sungai punca utama pencemaran sumber air bersih dan juga banjir di negara ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri G. Palanivel, kebanyakan sungai yang tercemar dan kotor adalah di semenanjung Malaysia. Sabah dan Sarawak pula mempunyai sungai paling bersih. Menurut Palanivel, antara kawasan teruk disebabkan pembuangan sampah ke dalam sungai adalah Cameron Highlands selain penarahan bukit di sekitar kawasan tersebut. Bagi memulihkan keadaan, penanaman semula pokok di kawasan tersebut sedang dijalankan bagi mengelakkan banjir berulang. Punca-punca ini akan menyebabkan beberapa kesan krisis air di Malaysia. Yang pertama, kekurangan bekalan air bersih. Bekalan air bersih terpaksa dicatu apabila berlaku krisis air. Kekurangan bekalan air juga akan menyukarkan kegiatan harian penduduk
dan mengganggu sektor perindustrian. Sampai bila masalah ketiadaan bekalan air bersih akan berlarutan? Paparan aduan rakyat semalam mengenai masalah dihadapi kira-kira 60 keluarga di Taman Megah Edora, Kampung Pau Butut, Bacok, Kelantan hanyalah sekelumit aduan yang turut disuarakan kebanyakan penduduk di negeri Cik Siti Wan Kembang. Realitinya, hampir 60% penduduk di negeri berkenaan masih menggunakan sumber air bawah tanah, terutama di kawasan pedalaman. Wakil TV3 Kelantan, Syahnun Hanif Abdullah Ismail mempunyai laporannya. Bina tangki air secepat mungkin atau hadapi tindakan undang-undang. Arahan itu dikeluarkan Syarikat Air Kelantan Sedia Berhad AKSB kepada pemaju projek perumahan Taman Megah Edora, pembinaan Medan Megah Sedia Berhad ketika kami mendapatkan maklum balas berhubung masalah bekalan air dihadapi penduduk di kawasan ini. Janji pemaju yang tidak tertunai hingga berlarutan selama 5 tahun, satu tempoh yang cukup menyeksakan. Penduduk terpaksa menggali telaga untuk kegunaan harian meskipun kualiti air yang meragukan serta berwarna kemerahan. Ketua Jabatan Pengurusan Operasi AKSB, Muhammad Safrul Razi Saleh berkata, pemaju pernah mengemukakan rayuan bagi mengecualikan membina tangki air bernilai hampir RM700,000. Namun rayuan ditolak dan pemaju diberi tempoh 2 tahun bagi membina tangki berkenaan atau berdepan tindakan undang-undang. Tangki berkenaan sepatutnya siap pada Mei 2017. Yang kedua, kesan ke atas tanah. Krisis air akan menyebabkan tanah menjadi kering kontang dan mengubah tekstur tanah. Masalah ini akan memberi kesan terhadap kegiatan pertanian seperti penanaman padi, seterusnya menjejaskan bekalan makanan dan hasil pengeluaran negara. Yang ketiga, kepupusan flora dan fauna. Pencemaran air menyebabkan flora dan fauna akan mati dan pupus. Kepupusan flora dan fauna akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem yang juga dapat mengancam kehidupan manusia. Ribuan ikan dan udang galah ditemui mati di Sungai Sembrung dekat perkampungan orang asli Sedohok, Kahang, Johor. Dipercayai berpunca dari kualiti air sungai yang merosot. Kejadian dipercayai berpunca dari pembuangan sisa kembahan dari sebuah kilang yang terletak di hulu sungai berkenaan. Menurut Tok Batin kampung berkenaan, Halim Johari, air Sungai Sembrung yang dulunya jernih mula bertukar warna kekuningan dan berminyak. Pencemaran itu menyebabkan ribuan jenis ikan sungai seperti lampan dan baung dan juga udang galah ditemui mati di sepanjang Sungai Sembrung ini. Apa yang saya lihat, punca yang lihat dasar pemantauan kita daripada rakan-rakan juga maklumat dan punca daripada kilang toksik kilang sawit. Tapi buat sementara waktu ni pihak Jabatan Air Sekitar dan juga perikanan dalam siasatan dan ambil sampel-sampel air dan sampel-sampel ikan tu lah. Kita belum tahu lagi keputusan macam mana. Tinjauan kru kami mendapati ikan-ikan yang mati dihanyutkan ke muara sungai dan tersangkut pada ranting pokok dan mengeluarkan bau yang kurang menyenangkan. Difahamkan penduduk berjaya mengumpul bangkai ikan hampir 2 tan semalam. Setiap tahun, Jabatan Perikanan mengambil inisiatif melepaskan ribuan benih ikan ke dalam sungai ini bagi tujuan pembiakan sekaligus menjadi sumber pendapatan kepada nelayan sungai. Dianggarkan terdapat 200 nelayan di lebih 20 buah kampung sepanjang Sungai Sembrung ini bergantung rezeki daripada
hasil Sungai Seberung. Laporan kes pencemaran itu telah disalurkan kepada Jabatan Alam Sekitar, Jabatan Perikanan Negeri dan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli untuk tindakan lanjut. Dalam pada itu, Pengarah JAS Johor Fahmi Yusof ketika dihubungi mengesahkan pihaknya sedang menyiasat punca kejadian berkenaan. Katanya sampel air dan bangkai ikan juga telah diambil bagi tujuan siasatan. Yang keempat akan memberi kemudaratan kepada manusia. Penyakit bawaan air boleh menular kepada manusia setelah bekalan air bersih tercemar. Bencana banjir yang melanda pantai timur dan Johor bukan sahaja menyebabkan kemusnahan harta benda dan kediaman. Malah ia turut mengundang kepada satu lagi masalah iaitu penyakit bawaan air. Dan golongan yang paling terdedah dengan penyakit itu ialah kanak-kanak, warga emas dan pesakit kronik. Banjir mungkin pesta bagi kanak-kanak khususnya yang gemar bermain air tanpa memikirkan risiko terdedah dengan penyakit berbahaya. Dalam hal ini, pengawasan ibu bapa penting dalam memastikan keselamatan dan kesihatan anak masing-masing. Air banjir yang tercemar mungkin datang dari kandang haiwan, tandas dan kawasan sampah. Kebanyakan kuman air ini menyerang sistem penghadaman dan menyebabkan demam, sakit perut, muntah dan cirit-birit. Antara penyakit bawaan air yang boleh berlaku pada musim tengkujuh ini termasuk keracunan makanan, kencing tikus, taun, demam kepialu dan hepatitis A. Malah bekas bertakung dan terdedah juga mengundang kepada pembiakan nyamuk Aedes terutama di premis perniagaan maupun tempat tinggal. Justru pencegahan awal perlu dilakukan termasuk mendapatkan rawatan awal serta memastikan kebersihan persekitaran kediaman atau semasa berada di pusat-pusat pemindahan mangsa banjir. Okey, terdapat beberapa langkah bagi mengurangkan krisis air di Malaysia. Hal ini bagi menjamin sumber air yang bersih pada masa kini sehingga pada masa akan datang. Langkah yang pertama iaitu penguatkuasaan undang-undang. Pihak berkuasa perlu sentiasa memantau pengusaha industri yang sering melakukan pembuangan sisa toksik dan bahan buangan kimia ke longkang seterusnya ke sungai. Pemantauan terhadap penggunaan baja kimia dan racun serangga perlu dilaksanakan agar pengusaha pertanian mengikut piawaian yang ditetapkan. Sebagai contoh penguatkuasaan undang-undang yang melibatkan krisis air adalah Suruhanjaya Perkhidmatan Air dan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan akan bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan PBT untuk menguatkuasakan undang-undang bagi mengatasi pencemaran sungai dan pantai di negeri ini. Timbalan Pengarah JPS Kelantan, Marina American Abdullah berkata langkah itu diambil bagi menghukum mana-mana pelaku yang terbabit dengan aktiviti tersebut. Sebenarnya pada program pada kita pada hari ini adalah bertujuan memberi kesedaran kepada masyarakat setempat berkaitan pentingnya kita nak menjaga kebersihan pantai dan juga kebersihan sungai kita. Yang kedua ialah pemeliharaan dan pemuliharaan kawasan tadahan hujan. Hutan di kawasan tanah tinggi berperanan sebagai kawasan tadahan hujan. Penjagaan dan pengekalan kawasan tadahan hujan penting untuk memastikan sumber air yang selamat dan bersih. Sebagai contoh, kawasan hujan seluas 160,000 hektar di Padang Terap Kedah merupakan kawasan tadahan hujan di Empangan Pedu. Baik, kegagalan untuk melindungi kawasan tadahan air bakal menyaksikan negara berdepan dengan masalah krisis air yang serius. Justru perlunya ada rancangan pengurusan tanah yang lebih komprehensif dan mapan bagi melindungi kawasan sensitif itu daripada terus diteroka. Laporan atas tugas Tan Suling. Mengambil iktibar daripada keadaan Sungai Tembeling yang semakin kering, Pensyarah Fakulti Perhutanan Universiti Putra Malaysia, Profesor Awang Nur Abdul Ghani mengesyorkan langkah pemetaan kawasan tadahan air. Kita perlu mengadakan rancangan pengurusan tanah yang komprehensif, iaitu untuk menentukan ataupun membuat pemetaan kawasan-kawasan yang sesuai untuk dijadikan kawasan tadahan air, dijadikan kawasan untuk pembalakan, untuk pertanian dan juga untuk kegunaan-kegunaan lain. Jadi ini untuk mengelak daripada apa yang berlaku
iaitu kesan kepada sungai itu sendiri dan juga mungkin di kawasan hilir sungai, kerana kita dapati bahawa jika berlaku sesuatu aktiviti pembalakan, terdapat hakisan dan hakisan ini akan mendatangkan kesan kepada sungai, iaitu seperti mendapat fenomena yang berlaku di kawasan sungai Tembeling. Yang ketiga, rawatan air kumbahan. Rawatan air kumbahan ialah proses bahan pepejal yang diasingkan kemudian dirawat, ditapis dan dilepaskan ke sungai. Tujuannya adalah untuk menjadikan air selamat digunakan. Keempat, kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Kempen tentang pentingnya penjagaan alam sekitar perlu diberikan sejak peringkat awal yang melibatkan murid-murid dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan alam sekitar. Pelbagai pihak seperti kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga media massa memainkan peranan penting dalam melaksanakan kempen ini bagi menyedarkan orang awam. Sebagai contoh, kempen sambutan Hari Sungai Sedunia yang dianjurkan oleh WWF pada 27 September 2015. Itu daripada saya. Semoga sumber air ini akan terus dijaga untuk kegunaan generasi kini dan juga generasi akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.